الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima penyataan. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu kayan. Masing-masing tunduk menurut peraturannya. Dan langit dijadikan membumbung tinggi. Serta ia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan. Supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil. Serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Dan bumi pula dijadikan rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluknya yang lain. Terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak-kelopak mayang. Demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jerami serta daun. Dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai umat manusia dan jin? Kita berada pada penafsiran surah Ar-Rahman. Surah yang ke-55 pada juzuk yang ke-27. Bermula ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-13. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang sifat pemurah Allah dalam melimpahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Sama ada nikmat duniawiyah ataupun nikmat ukhrawiyah. Yang kesemua nikmat ini tidak terselindung dan tidak tersembunyi daripada pandangan akal manusia dan pandangan mata kasar mereka. Kesemua nikmat ini manusia mengetahui bukan datang daripada pelakuan makhluk, tapi datang daripada pelakuan Khalik, Tuhan yang Maha Mencipta. Kesemua nikmat ini bila mana ia hilang, nescaya pada hamba-Nya pasti akan menadah tangan memohon pada Allah. Kerana mereka mengetahui bahawa seluruh nikmat ini datangnya daripada Allah SWT. Allah memulakan dengan firman-Nya, Ar-Rahman, Allamal Quran. Sesungguhnya Allah, kata Ar-Rahman, sesungguhnya Allah itu Al-Wasi'ur Rahmah. Yang luas rahmatnya, li khalqihi, kepada seluruh makhluknya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Anzala ala abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Quran untuk mengajar kepada umat-Nya dan menjadikan Quran sebagai hujjah yang terbesar pada kehidupan manusia. Ya Allah jadikan sifat Al-Quran itu mudah dihafaz, difahami kerana turunnya daripada Tuhan yang Maha Mengasihani. Kemudian Allah SWT ketika mana memulakan dalam pemberitahuan pada manusia akan sifat pemurahnya, maka Allah tunjuk sifat pemurahnya yang pertama dalam memberikan nikmat yang tertinggi kepada hamba-Nya, iaitu nikmat agama. Nikmat inilah yang bersifat kekal abadi. Kerana itu di antara soal jawab kubur ialah apa agamamu. Ia ilmu yang paling tinggi kerana sifatnya yang berterusan sehinggalah hari kiamat. Berbanding dengan ilmu-ilmu dunia, sifatnya qasirun, terhad kepada kehidupan di sini. Kita ambil ilmu tukang kayu, terhad kat sini. Kat sana dah tak boleh guna ilmu tukang kayu.
Demikian juga ilmu-ilmu lain, ilmu besi atau sebagainya. Tetapi ilmu agama ialah ilmu yang akan berkesinambungan sampailah hari akhirat kelak. Di antara apa yang Allah Ta'ala tanya kepada hamba-hambanya di akhirat kelak ialah tentang ilmu yang dipelajarinya. Apakah ia beramal dengannya ataupun tidak. Yang dimaksudkan ialah ilmu agama. Dan di antara ilmu yang pertama Allah Ta'ala angkat daripada manusia ialah ilmu agama. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Inna Allaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat ilmu ini dengan cara mematikan para alim ulama. Para ulama akan dimatikan. Ini menunjukkan bahawa nikmat yang paling besar ialah bila Allah memberikan kepada kita ilmu agama yang terkandung dalam Al-Quran. Kerana petunjuk ini petunjuk yang bersifat abadi, mukjizat, kekal selama-lamanya. Bila Allah menyatakan Allamal Quran, di antara sifat pemurah Allah itu, nikmat yang paling agung ialah nikmat yang Allah berikan kepada manusia ialah Al-Quran. Panduan dalam kehidupan mereka yang menjadi sebab kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dengan nikmat Al-Quran itulah manusia sentiasa berada dalam petunjuk. Kerana sifat Al-Quran, ini nikmat yang tak akan berubah. Quran dia tak berubah. Nikmat-nikmat lain mungkin berubah. Al-Quran tak berubah sifatnya. Dalam memberi petunjuk, walau zaman bagaimana sekalipun. Sebagaimana Allah menyebut tentang sifat Al-Quran, hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran inilah yang benar-benar menjadi petunjuk pada jalan yang lurus. Maka ini nikmat yang pertama Allah sebut, nikmat Quran. Nikmat panduan dan perlembagaan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut nikmat yang kedua. Dengan sifat Allah Ar-Rahman. Apa dia? Khalaqal insan. Dijadikan manusia. Siapa manusia? Itu Allah jadikan manusia ini sebagai alat di dunia ini. Alat sebagai pemakmuran dunia. Kerana dunia ini tak mungkin dimakmurkan tanpa manusia. Dan ketika mana Allah berfirman kepada Adam, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin jadikan di dunia itu khalifah. Apa maksud khalifah? Yakni yang menjaga bumi. Berdasarkan kepada peraturan Allah. Kerana khalifah maksudnya pengganti. Pengganti maksudnya ada yang digantinya. Menggantikan bagi pihak Allah Ta'ala. Dalam memakmurkan dunia ini. Maksudnya Allah mengamanahkan pada manusia ini. Untuk memakmurkan dunia. Maka manusia ini alat yang terbesar. Yang lain-lain cuma alat yang perlu digerakkan oleh alat bernama manusia. Untuk menjadikan dunia ini makmur. Maka Allah menyebut nikmat yang kedua itu kejadian manusia itu sendiri. Tapi Allah mulakan dulu dengan Quran. Supaya kita tahu tidak ada nilai manusia melainkan dengan Quran. Kalau manusia meninggalkan Al-Quran, maka nilai kejadiannya itu tidak ada faedahnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik ciptaan bila mana dia mematuhi perintah Allah. Kemudian kami jadikan dia sehina-hina kedudukan sekiranya dia mengingkari perintah Allah. Dan sabda Nabi SAW, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akhari. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini suatu umat dan menjatuhkan satu umat lagi disebabkan mereka meninggalkan Al-Quran. Jadi Allah sebut dulu pengangkat manusia Quran. Kemudian Allah sebut tentang ciptaan manusia. Kemudian Allah menyebut keistimewaan manusia. Allamahul bayan. Dia yang menjadikan manusia ini menjadi qabilun, makhluk yang paling mudah menerima penerangan, menerima penjelasan, makhluk yang paling mudah untuk berbicara dan bercakap, berinteraksi, berkomunikasi, supaya adanya hubungan sesama mereka. Ada ta'aluf, ada at-ta'awun, ada uns, ada tolong menolong, ada kenal mengenal, ada kasih mengasihi antara satu sama lain. Maka dengan ini
sempurnalah unsur-unsur pengajian ataupun unsur-unsur pembelajaran. Seolah-olah Allah bila sebut Quran, kemudian sebut manusia dan sifat manusia yang mudah belajar, inilah dia proses pembelajaran. Dengan gambaran kata ulama, iaitu adanya Alkitab, jadi benda yang diajar, sesuatu yang akan diajar, dan muallim ada gurunya, itu Quran itu sendiri sebagai guru, dan juga Nabi SAW, dan ada muta'allam. Muta'allam atau disebut muta'allim, yakni manusia itu sendiri. Dan jalan untuk belajar ialah bayan, penjelasan. Artinya kita hidup ini, kata hidup ini adalah pembelajaran. Manusia sentiasa belajar dalam hidup. Sama ada yang berumah tangga, dia belajar. Belajar nak faham pasangan, belajar urus rumah tangga. Yang bekerja, dia belajar. Macam mana nak suruh mantapkan lagi pekerjaan, nak suruh rezeki jadi lebih baik. Kita tak boleh lari daripada belajar dalam hidup ini. Kita senantiasa belajar. Baik, bagaimana tarik belajar ataupun kaedah pembelajaran, metodologi? Pertama, kita ada panduan untuk kitab yang perlu diajar. Kemudian kita perlu ada yang mengajarnya pada kita. Kemudian ada pelajarnya. Ada pelajarnya. Kemudian apakah pertama dimulakan diajar? Apakah proses pembelajaran itu? Iaitu penyampaian, al-bayan. Ini Al-Quran yang Allah turunkan pada Nabi SAW untuk mengajar pada manusia. Ini manusia, makhluk yang kena sentiasa belajar. Dan cara pembelajaran ialah al-bayan, penjelasan yang jelas. Sebab itu Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Wahai Muhammad, tidaklah kami utuskan kamu melainkan untuk menyampaikannya dengan jelas. Maka manusia ini makhluk, kalau kita sampaikan pada mereka dengan jelas, mereka faham. Dia tak macam binatang. Binatang, kita letak kucing depan, kita pun ceramah depan kucing. Kucing tak faham apa. Kita letak kambing, dia pun tak faham apa. Manusia kita ceramah, dia faham. Dia akan mudah akses, dapat berfikir. Kita beri je mukaddimah ilmu, dia dapat kembangkan. Mukaddimahnya kita bagi. Dia dapat kembangkan. Kita beri dia mukaddimah semangat, dia boleh suburkan semangat dia. Dia kata, okey, belajar sungguh-sungguh. Dia dapat suburkan setiap hari. Inilah manusia dipanggil qabilul bayan. Menerima untuk menterjemahkan ilmu. Binatang, dia boleh ilmu, tapi dia tak boleh kembangkan ilmu tu. Kita ajar dia makan pukul 3 petang, 3 petang je dia makan. Dia tak boleh makan waktu lain. Manusia kita ajar makan dia pagi, dia boleh makan sampai tengah malam. Tak berhenti-berhenti. Sebab dia akan kembangkan. Otaknya berkembang. Manusia kita ajar dia buat tanam pokok ni je. Dia akan tanam juga pokok-pokok lain. Kalau binatang, dari sudut kita didik binatang. Dengan kaedah teori pelaziman. Pelaziman artinya kita lazimkan dia terus begitu. Setiap hari. Bunyi loceng, keluar anjing. Bunyi loceng, keluar anjing. Maka itu je. Bunyi loceng je keluar. Bunyi lain tak akan keluar. Ini panggil teori pelaziman dalam pendidikan binatang. Manusia tidak begitu. Manusia walaupun diajar seperti binatang. Katakan. Macam banduang-banduang diajar. Ini waktu rehat, ini waktu tidur. Diajar begitu. Macam kita duduk asrama. Diajar. Pukul 11 mesti tidur. Ni bunyi loceng, sarapan. Bunyi loceng, makan tengah hari. Bunyi loceng, kita diajar bagi teori pelaziman. Bunyi loceng 2 kali, itu tanda latihan kebakaran. 3 kali betul-betul terbakar. Artinya, latihan, kita diajar begitu. Tapi manusia tetap dia berkembang. Dia tak mungkin mematuhinya bulat. Okey, dia tahu ini waktu makan, tapi dia tak akan keluar makan. Tahu-tahu dia panjat pagar, makan kat luar. Bunyi loceng juga. Kerana manusia akan berfikir. Binatang tak. Binatang kita sebut yang tu je buat. Dia tak akan buat lebih. Manusia dia akan terus berkembang. Sebab tu ada orang, anak murid ni lebih bijak daripada cikgu dia. Cikgu ni ajar ni ilmu ni, anak murid kembangkan lagi ilmu tok guru dia sampai anak murid dia lebih pandai pada tok guru dia. Lebih hebat pada tok guru dia. Ayah dia ajar satu ilmu, dia lebih pandai pada ayah dia lepas tu. Kan ini manusia al-bayan. Ya Allah berikan dia qabilul bayan, boleh menerima penyataan, boleh mengembangkan maklumat, ilmu dan sebagainya. Kemudian sesudah Allah menyebut manusia. Pertama sebut perlembagaan hidup. Kemudian sebut manusia yang akan memakmurkan dunia ini. Kemudian sebut sifat manusia mesti belajar. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Lalu Allah menyebut tentang nikmat masa. Nilai manusia itu dikunci dengan masanya. Pergerakan kita menurut aturan masa. Masa ini ditentukan oleh siapa? Melalui peredaran apa? Matahari dan bulan. 24 jam,
12 bulan, berapa minit, berapa saat, semuanya kerana peredaran kedua-dua makhluk Allah bernama matahari dan bulan yang akan menentukan waktu. Bukan musim-musim. Ini musim tanam jagung, ini musim tanam pokok padi, ini musim sekian-sekian. Dengan peredaran tadi. Bukan dalam muamalah manusia. Bila kita nak holiday, bila kita nak kerja, ini semua kitaran ini. Kitaran ini membentuk masa yang akan mengawal segala pergerakan manusia. Kita nak ke laut bulan mana? Bulan penuh ke bulan tak berpenuh? Siang ke malam? Kita nak cocok tanam pun sama. Kita dalam buat perjanjian bisnes perniagaan. Bulan mana dia kena bayar hutang? Bulan mana dia kena buat pelaburan? Bulan mana kita tentukan bulan, kita tentukan siang, kita tentukan malam. Kesemua daripada makhluk bernama matahari dan bulan. Yang Allah jadikan matahari dan bulan sebagai penentu masa. Siang, malam. Menentukan musim. Kita tahu ni bulan apa ni? Okey, ni bulan musim pokok ni, musim buah ni. Maka manusia pun susun kehidupan dia. Okey, ni musim candak sotong contoh. Okey, pakat ke laut. Okey, ni musim banyak ikan. Pergi tangkap ikan. Ini musim tengkujuh, jangan pergi laut bahaya. Maka mereka hentikan pekerjaan mencari ikan. Oh, ini musim subuh untuk tanam padi. Mereka tanam padi. Okey, ini musim kita nak buat pelaburan. Bagus pelaburan. Waktunya. Nak melabur siang ke nak melabur malam. Maka Allah menyebut alat penentu pada masa. Allah sebut perlembagaan hidup manusia. Kalau manusia nak selamat dunia akhirat. Quran. Dan Allah sebut tentang nikmat kejadian manusia itu sendiri daripada Allah. Dan Allah sebut keistimewaan manusia ini mereka boleh menerima pelajaran. Penjelasan. Sebab itu manusia kena sentiasa berfikir. Kemudian Allah menyebut masa yang akan menentukan setiap pergerakan kehidupan mereka dan kehidupan makhluk lain yang akan bersama dengan mereka. Kehidupan binatang berkait dengan masa. Kehidupan tumbuh-tumbuhan berkait dengan masa. Kehidupan manusia itu sendiri berkait dengan masa. Bulan dan juga musim-musim berkait dengan masa. Dengan ini manusia akan menentukan bagaimana pergerakan mereka. Okey, ini musim sejuk. Manusia ini musim sejuk. Okey, ini musim panas. Ini musim bunga, musim luruh. Maka mereka nak jadi manusia yang hebat, dia kena tahu pergerakan waktu dan masa. Dia kena pancur. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang nikmat perlembagaan hidup, nikmat kejadian manusia, nikmat masa, Allah sebut nikmat yang keempat. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu nikmat makanan. An-najmu, yakni pepohonan. Pokok-pokok. Yasjudan, sujud pada peraturan Allah. Kita dah sebut semalam perkataan najm, iaitu pohon-pohon yang bersifat menjala. Ada pohon yang menjala, ada pohon yang ada batang. Dia ada batang dia. Dia pohon-pohon yang besar, akar yang kuat. Ada pohon bersifat menjala yang tak ada akar. Dia panggil an-najmu. Maka Allah menyebut nikmat seterusnya Allah melengkapkan kehidupan manusia ialah makanan. Pertanian. Maka pertama manusia fikirkan dalam pergerakan masa, mulakan dengan makan. Mulakan dengan minum. Mulakan dengan katakan gizi ini. Maka ia terhasil daripada mana? Daripada tumbuh-tumbuhan. Wan najmu wasyajar. Ai innan nabat alladhi la saqa lahu wasyajar alladhi lahu saqun yanqadani tab'an lillahi ta'ala fi ma'rad. Kesemua makhluk yang bernama pohon pokok akan ikut peraturan Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang sujud pada Allah dengan ikhtiar mereka untuk sujud kepada Allah. Tuan-tuan, kita tak mungkin sujud sendiri. Waktu mana kita sujud, kita buat satu pergerakan untuk sujud. Maka pergerakan kita sujud untuk menunjukkan inilah pilihan kita untuk sujud kepada Allah. Berdasarkan pada peraturan. Maka Allah jadikan tumbuh-tumbuhan ini bergerak dengan sistemnya berdasarkan peraturan Allah. Ini tumbuh-tumbuhan yang dia akan tumbuh bila? Warna ni warna apa? Banyak mana dia nak tumbuh? Baunya macam mana? Manis, masam, apa sahaja bentuk rasanya, semuanya ketentuan Allah. Allah jadikan ada pokok yang kecil, buahnya besar. Ada pokok besar, buah kecil. Kalian tengok pokok tu kecil je, buahnya besar. Pokok labu, pokok tebikay. Pokok dia kecil je. Ada yang pokoknya besar, buah kecil je. Sebesar-besar pokok, buah-buah getah kecil. Buah jambuara. Tuan-tuan pernah kenal jambuara? Merah tu, pokok dia besar. Asam Jawa.
Nak makan pokok asam Jawa. Pokoknya besar. Buah dia kecil je asam Jawa. Yang kita buat masak tu. Jadi semua benda ni kalau kita tengok, Allah letakkan peraturan. Bila dia berbuah, warna buah dia, sifat buah dia. Boleh makan ke tak boleh makan? Semuanya Allah tentukan buah ni boleh makan ke tak boleh makan. Mengikut peraturan Allah SWT. Kita tak ada kuasa menumbuhkan pokok. Untuk menunjukkan Allah Ta'ala yang menguruskan makan minum manusia melalui tumbuh-tumbuhan ini. Kemudian kata Allah, selepas menerangkan tentang perlembagaan hidup, tentang manusia, tentang masa, tentang makanan mereka, lalu Allah menyebut tentang aspek keadilan yang perlu ditegakkan. Kerana manusia tak mungkin hidup tanpa ada aspek keadilan. Kita tak mungkin boleh hidup. Maka Allah sebut, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah mengangkat langit tinggi, membumbungi bumi. Dan Allah menjadikan peraturan wa wada'al mizan. Allah letakkan suatu bahan yang menjadi muamalah pada manusia itu apa dia? Mizan, penimbang. Tuan-tuan, menjadi suatu fitrah manusia. Bila mereka nak sesuatu, mereka akan timbang. Berapa banyak, berapa banyak, berapa banyak. Baik, mizan ini sebagai satu aspek kepada nilai keadilan muamalah manusia. Kalau manusia tidak ada neraca, tidak ada timbangan ini, maka manusia akan, kita katakan, berbalau, berperang, bergaduh. Mesti ada dipanggil aspek timbangan yang adil. Kan itu Allah sebut selepas itu, alla tatraw fil mizan, jangan kamu melampau. Jangan kamu tidak berlaku adil dalam timbangan kamu. Walaupun zahirnya perkataan mizan merujuk kepada alat penimbang. Tetapi makna sebenar perkataan mizan, yang Allah menetapkan setiap sesuatu itu ada peraturannya. Dengan timbangannya. Kita tuan-tuan nak fikir timbang-timbangkan. Betul ke salah? Kita nak buat sesuatu, fikir-fikirkan sebagai pertimbangan. Kan tu kita lihat orang kalau tak adil, kita kata dia ni tak ada pertimbangan. Dalam muamalah kita ada pertimbangan. Bukan sekadar alat penimbang tu sendiri, tapi kita juga ada pertimbangan. Ni orang miskin, nak beli. Memang kalau ikut timbang ni, sekilo. Tapi kita ada pertimbangan lain pula, dia miskin anak ramai, lebih sikit, sekilo, 500 gram, contoh. Ada pertimbangan. Contoh ini kita timbang banyak ni nilai usaha kerja dia. Tapi kita juga ada pertimbangan lain pula. Pertimbangan akal budi kita, pertimbangan iman kita untuk kita lebihkan dia. Manusia kalau tak ada pertimbangan, maka hancur manusia. Semua. Daripada pemimpin tertinggi sampai yang paling bawah. Semuanya kena ada pertimbangan dan jangan dia melampaui pertimbangan tersebut. Kemudian sesudah Allah menyebut. Tentang itu Allah tegaskan sekali lagi. Tikrar dia panggil. Wa aqimul wazna bil qist. Kerana itu tegakkan timbangan dengan keadilan. Tegakkan timbangan tadi dengan keadilan. Wala tukhsirul mizan. Jangan kamu kurangkan timbangan. Ada satu surah khas yang berkait dengan timbangan. Dinamakan surah Mutaffifin. Apa maksud Mutaffifin? Yang mengurangkan timbangan. Ataupun berkait dengan timbangan. Mutaffif, yakni timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang menimbang. Siapa menimbang? Yang bila mana dia menipu dalam timbangannya. Allah sebut wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila mana timbang barang tadi bagi hak dia, dia minta ditepati. Bila dia menimbang untuk orang lain, maka dia tipu. Kata Allah, celaka dia ni. Mutaffif ini merujuk pada peniaga-peniaga. Waktu dia beli barang, dia nak jual barang tadi jual dengan tepat. Waktu dia jual, korang ditipu. Pada dia sebagai penjual, kalaulah dia ditipu timbangan, pasti dia marah. Saya penjual buah contoh. Kita pun timbanglah buah sekilo. Dia nak untung lebih, misalnya orang tu dia nak untung lebih, dia pun timbang 900 gram. Dia katakan sekilo. Pandailah dibuat, banyak cara. Kadang-kadang timbang dah sekilo, lepas nak ikat, dah buang 2 biji. Tanpa dia sedar. Main silap mata. Dah tukar plastik. Kaedah tipu banyak, kadang-kadang penimbang tu sendiri. Dengan pelbagai cara. Ditipu macam mana pun Allah mengetahui. Anehnya peniaga ni, kalau gelerang dia nak beli barang, nak jual ke orang, dia tak nak ditipu.
Tapi bila dijual ke orang, ditipu. Sepatutnya manusia dengan pertimbangan yang betul. Sebagaimana kita tak nak orang tipu kita, kita pun jangan tipu orang. Sebab kita juga takkan lepas daripada ditipu orang bila kita menipu orang. Kerana kita ada satu surah namanya surah Al-Mutaffifin. Celakalah bagi setiap yang menimbang dia kerana penipuan. Maka Allah tegas di sini 2 kali. Bila Allah menyatakan wa aqimul wazna bil qist, Allah tetapkan kewajiban kamu menimbang dengan adil. Allah wala tukhsirul mizan. Jangan pernah kamu mengurangkan timbangan tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, selepas menyebut tentang nikmat, berbagai nikmat, maka Allah sebut pula nikmat yang lain. Kata Allah, wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi, kata Allah, bumi wada'aha lil anam, Allah jadikan dia hamparan kepada seluruh manusia. Anam erti manusia. Dia perkataan manusia ni banyak. Ada perkataan al-ins, an-nas, antaranya ialah al-anam. Baik, anam, bila Allah Ta'ala katakan, kami bentangkan bumi ini, kami hamparkan bumi ini untuk diambil manfaat, kami tegakkan gunung ganang untuk meneguhkan bumi ini, dan kami jadikan pelbagai bentuk makhluk yang ada atas muka bumi ini untuk menjadi pelengkap pada kehidupan manusia. Baik, bila Allah menyebut perkataan wal arda wada'aha lil anam, kami ciptakan bumi. Perkataan wada'aha, kami letak. Umpama kita bila tetamu datang, kita dah siapkan bilik tetamu. Kita dah letakkan bilik tetamu ni dalam siap siaga. Maknanya cukup dengan keperluan dia. Bantalnya, tilamnya, air, makan, minum sekali. Maka Allah katakan, kami hamparkan bumi ini untuk manfaat manusia. Wada'aha, kami jadikan khusus untuk manusia. Lil anam, hanya untuk manusia menikmatinya. Tuan-tuan, binatang-binatang, apakah mereka menikmati dunia? Ya, tapi mereka tidak menikmati sepenuhnya. Kalau kita baca ayat semalam, wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Kami tundukkan seluruh apa yang kami ciptakan di langit dan di bumi kepada kamu. Sakhkhara lakum. Semuanya. Maksud sakhkhara lakum, kami jadikan ai intafa'tum. Kamu mengambil manfaat semua benda. Tuan-tuan, semua benda dunia kita ambil manfaat. Daunnya, batangnya, buahnya. Kalau manusia, kalau binatang, mungkin dia cuma makan buahnya. Batang dia tak makan. Kita ambil batang buat rumah, buat jambatan, buat titi. Manusia kan, binatang kan kalau dia ambil sesuatu daripada dunia ini, dia cuma ambil sikit je. Kalau harimau katakan dia makan kambing, contohlah. Dia cuma makan kambing je. Kita kalau makan kambing, kulitnya kita buat rebana, buat gong, buat itu, buat ini kulit dia. Tulangnya pula kita buat itu, buat ini. Pahitnya pula kita jadikan baja itu dan ini. Atas kambing tu berpuluh jenis benda kita buat. Yang binatang, kambing dia ngap sekali je dah habis. Dia tak manfaat lagi. Kita, kambing tadi boleh berniaga pula. Tak ada harimau tangkap kambing terjual ke member dia. Dia tak ambil manfaat jual beli. Kita ya. Daging makan. Yang berniaga. Yang beri hadiah. Yang sedekah. Lihat. Pahala dunia ada. Kita ada pahala akhirat kita. Manfaat dunia. Sebab itu dalam Islam, bila kita nak buat korban pada 7 bahagian, boleh niat yang berbeza. Yang disebut sebagai kismatul ifras. Artinya seekor lembu, kalau kita korban 7 bahagian. Seorang ambil bahagian korban. Seorang ambil bahagian akikah. Seorang ambil bahagian nak meniaga lembu. Dia bukan nak korban, dia nak meniaga. Dia nak satu bahagian. Dia nak jual ke orang. Seorang saja nak makan gulai. Dia bukan niat korban, bukan niat apa, dia nak makan. Niat nak makan gulai. Seorang mungkin dia nak berbisnes itu dan ini, terpulang. 7 bahagian lembu tadi boleh dengan 7 niat. Boleh. Nak niat apa? Yang niat korban, niat akikah. Nak niat buat jamuan kahwin. Yang niat nak buat jamuan bersunat ke? Yang nak buat meniaga ke? Atau saja nak beri-beri ke orang ke? Kerana apa? Kerana sifat manusia yang boleh mengambil manfaat daripada semua dimensi dan sudut. Ini manusia. Maka Allah Ta'ala menyebut wal arda wada'aha lil anam, dan bumi ini dan segala apa yang ada yang terkandung padanya khas untuk manusia, memberi manfaat, mendapat manfaat. Yang saya katakan makhluk-makhluk lain tak boleh ambil manfaat lebih. Hanya manusia
Dan hanya jin yang akan ambil manfaat banyak. Fiha. Lalu Allah menyebut apa yang paling penting, yang paling hebat yang ada pada bumi ini. Fiha, pada bumi itu. Fakihatun. Baik, di sini Allah nakirahkan buah. Buah-buahan dalam terjemah Melayu kita. Orang Arab, dalam bahasa Arab, kita sebut, dia beza dengan sebut al-fawakihu dengan fakihatun. Beza alif lam. Apa beza alif lam dengan tak ada alif lam? Kalau tak ada alif lam, kita panggil nakirah. Siapa-siapa pun boleh. Apa-apa pun boleh. Kalau ada alif lam, menunjukkan khusus benda tu je. Contoh, kita sebut rajulun, lelaki. Dengan ar-rajulu, lelaki itu. Sebab ar-rajulu, lelaki itu. Siapa? Yang tertentu yang kita dah tahu. Kalau sebut rajulun, mana-mana lelaki, umum. Kalau kita sebut al-fakihatu, buah. Buah yang tertentu. Tapi kalau sebut fakihatun, mana-mana buah. Baik, di sini Allah sebut. Kerana Al-Quran dia ada balaghah dia. Fiha, pada bumi itu, fakihatun, berbagai buah-buahan. Macam-macam buah dia. Kerana buah ini juga dia berkait dengan musim. Kata ulama yang kedua, kenapa dinakirahkan perkataan fakihatun? Kerana setiap buah itu dia tak akan tetap selama-lamanya, dia akan ikut musim. Semua buah ni ikut musim. Buah durian ikut musim. Buah apa? Buah rambutan ikut musim. Semua buah dia akan ikut musim. Ada musim dia tak ada. Tetapi bila Allah menyebut pohon kurma, Allah menyebut dengan makrifat. Wan nakhlu. Dan pohon kurma. Kerana buahnya tak ada musim. Maksudnya, kurma ini menjadi makanan ruji. Dia sentiasa ada kat mana-mana. Bila-bila pun. Kan itu disebut dengan perkataan wan nakhlu. Kerana sifat pohon kurma itu membekalkan buah yang berterusan. Sebab di antara buah yang menjadi makanan. Dia buah tapi jadi makanan kurma. Buah-buahan lain cuma jadi buahan. Ustaz makan juga. Tak, dia bukan jadi bentuk makanan, dia makan buah. Kurma tu makanan. Buah yang bersifat makanan. Artinya boleh tahan lama, boleh simpan lama bertahun-tahun. Kita letak buah anggur, 3 hari kat luar masam. Sebab namanya buah. Kita letak buah durian, kalau dah terbuka depan dia tu, masuk ulat, masuk semut, kemudian masam. Masam dia tak boleh makan dah. Dia tak jadi musangking lagi. Dia dah jadi buah masam king. Tak ada musangking. Sebab dia pecah depan. Sebab tu durian bila jatuh je, tuan-tuan tak makan cepat habis. Sebab tu kalau tuan-tuan beli durian, dia ikat dengan getah hujung tu. Sebab hujung tu pecah dah. Kau tak perasan getah tu? Ikat getah tu. Buka getah tu, terbuka, masam. Dah tak sedap. Tapi buah kurma tak. Tuan-tuan letak buah kurma, dia tak masam. Kekal bertahun, kita boleh makan kurma. Simpan. Bawa ke mana-mana buah kurma. Rumah yang ada buah kurma, orangnya tak kebulu, tak lapar. Dalam kereta kita, makanan paling baik kita simpan, kurma. Ni tengah-tengah kebulu jalan jet makan kurma, habis kurma. Saya ingat dulu kita buat ekspedisi ataupun program banjir. Saya kedai makan tak ada musim banjir, tapi dalam kereta ada kurma, licin kurma tu. Selamat daripada kebuluan. Ia senang dibawa. Kalau tuan-tuan misalnya gaji, kita kat Padang Arafah mana ada orang meniaga kedai-kedai makan. Kadang-kadang tu letak kurma siap-siap. Kadang-kadang kita berada di Muzdalifah. Ada kedai makan dekat Mina, ada kedai makan beratur panjang kita dah ada kurma. Makan kurma selesai masalah kita. Dia bawa kurma. Dia makanan yang bersifat buahan yang bersifat makanan. Hanya kurma dia bersifat buahan dan makanan. Berbanding saya kata yang lain, Allah sebut perkataan fakihatun, buah, kerana dia memang buah. Dia akan habis musim dia. Dia akan ada expiry date yang cepat. Tapi tidak kurma, kerana itu Allah sebut wan-nakh. Kemudian Allah menyebut zatul akmam. Ketika mana dia mengeluarkan kelopak-kelopak aja. Kerana gembira bila tengok kurma ni berbuah. Kurma bila dia mula berbuah, maka dia akan terus berbuah. Gembira. Kita kalau pokok lain dia mula berbuah, habis dah tak buah lah. Sekali tu je. Lepas tu mengajuk. Kurma bila Allah menggambarkan kerana sifat kurma ini sentiasa wujud ada. Wal habbu, dan juga biji-bijian, gandum, padi, termasuk kata hab. Zul asfi, yang mempunyai daun-daun, pohon-pohon yang ada daun yang bersifat ulang-ulaman ataupun
yang dimanfaatkan daun-daunnya, warraihan, dan pohon-pohon yang mengeluarkan bau yang wangi, yakni bunga-bungaan. Segala bunga-bunga disebut perkataan raihan ini ialah wangian yang merujuk kepada bunga-bunga yang mempunyai kepelbagaian bau dan warna. Allah sebut tentang buah-buahan, Allah sebut tentang buah yang bersifat makanan berterusan, maka Allah sebut biji-bijian yang menjadi makanan ruji seterusnya. Kemudian Allah menyebut tentang yang menjadi hiasan manusia, yakni wangi-wangian. Baik, selepas Allah menyebut segala nikmat yang sempurna untuk komplit hidup kat dunia. Tuan-tuan dah ada semua nikmat tu. Lalu Allah Ta'ala tanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi, yang mana lagikah? Ala, nikmat-nikmat. Rabbikuma, Tuhan kamu wahai manusia dan jin, tukadziban, yang kamu dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi? Apa benda lagi kamu nak? Kalau kita ayat muda, apa benda lagi nak? Kita dah begini, beritu, ini dan itu, sekian-sekian. Apa benda lagi nak? Apa benda lagi yang tak cukup? Kalau kita cakap dengan anak kita, apa benda lagi tak cukup? Baju ayah beli, motor ayah beli, duit ayah bagi, telefon pun ayah bagi, kasut pun beli. Nak apa benda lagi? Apa benda lagi tak cukup? Yang malas sangat belajar ni. One time kelas, tidur dalam kelas, malas sangat ni. Apa benda lagi nak? Umpama kita cakap macam tu, dalam bahasa santai. Allah tanya, hei manusia dan jin, apa benda lagi kamu nak? Dengan nikmat tadi. Kalau kita perhatikan dan kalau kita bilang, Allah sebut 11 nikmat. 11 nikmat yang menjadi nikmat asasi kehidupan manusia sehingga mereka bahagia sampai akhirat. Kalau tak ada nikmat yang lain sudah cukup. Ini nikmat. Maka kita lihat nikmat yang pertama yang Allah bilangkan kepada kita, supaya kita ingat secara bilangannya, ialah Al-Quran. Nikmat penurunan Al-Quran. Kan itu tuan-tuan sekalian, kita menghargai Al-Quran dengan membacanya. Rugi kalau kita tahu ini nikmat terbesar, lalu kita tak baca, kita tak belajar, kita tak tadabbur, kita tak cuba faham. Habis umur kita sia-sia. Habis umur kita sia-sia. Kan itu kita umat Islam yang tahu mukjizat Quran. Ni orang kafir yang tak tahu, kita yang tahu mukjizat Al-Quran yang turun pada zaman Nabi SAW sampai hari ini kekal. Sehingga hari kiamat. Sepatutnya tuan-tuan kita tak lepas. Tidak melepaskan kehebatan nikmat ini. Tuan-tuan duduk pejabat baca Quran. Tuan-tuan duduk dalam bas baca Quran. Tuan-tuan duduk dalam kereta baca Quran. Tuan-tuan duduk di kedai-kedai, tempat perniagaan, tempat pekerjaan, baca Quran. Surau, masjid, baca Quran. Di rumah baca Quran. Kenapa? Kerana kita menghargai nikmat yang agung ini. Yang pertama yang Allah sebut. Yang kedua, nikmat yang kedua dan yang ketiga Allah sebut ialah nikmat kejadian manusia dan nikmat Allah mengajar manusia berkata-kata, bercakap, berfikir atau disebut bayan. Dapat menerima, dapat memahami. Dan nikmat yang keempat yang Allah sebut, keempat dan kelima, nikmat kejadian matahari dan nikmat kejadian bulan. Yang kedua-dua ini saya katakan sumber kepada musim, sumber kepada masa dan sumber pada tempoh yang kita hidup di dunia. Pejalan celik sama ada tuan-tuan mati siang atau mati malam. Bahkan Rasulullah menggambarkan perumpamaan hidup kita ini. Bahkan perumpamaan umur dunia kita ini, umpama matahari yang nak tenggelam dan nak habis masa. Dan kita pun diberitahu tanda kiamat bila matahari ini tenggelam dan keluar sebelah barat. Untuk menunjukkan masa bukan lagi masa taklif. Sekarang matahari keluar ke timur. Tenggelam ke barat. Ini peredaran waktu namanya taklif. Yakni perbuatan kita, segala perintah Allah perlu kita jalankan dalam tempoh ini. Nanti diterbalikkan waktu. Matahari mula keluar daripada sebelah barat. Ia berarti tempoh dah habis. Tempoh taubat dah habis. Tempoh beramal pun dah habis. Dan waktu itu sudah pun habis. Manusia ada dua peluang waktu. Yang pertama terakhir dan terhenti bila nyawa berada di tenggorokan. Habis. Yang kedua, bila matahari naik sebelah barat. Habis. Kemudian Allah Ta'ala menyebut nikmat yang keenam. Nikmat kejadian tumbuh-tumbuhan. Yang pelbagai bentuk. Nikmat ketujuh, nikmat ke-8. Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat kejadian langit. Dan nikmat Allah letakkan keadilan di atas muka bumi ini. Melalui timbangan dan sebagainya. Kemudian
nikmat yang ke-9 Allah menyebut tentang Allah lah yang menciptakan alat untuk menimbang. Allah ilhamkan pada manusia mencipta alat-alat penimbang bagi menegakkan keadilan dalam muamalah, mengelakkan perbalahan dan mengekalkan kasih sayang dan juga ukhuwah sesama mereka. Kalau tak ada alat penimbang ini, nescaya manusia bergaduh dan berbalah. Kemudian Allah menyebut lagi nikmat yang ke-10, kejadian bumi dan hamparannya kepada manusia, dan nikmat yang ke-11, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan atas muka bumi ini berbagai bentuk buah-buahan. Sama ada buah-buahan tadi untuk kita makan secara berkala bermusim, atau buah-buahan yang bersifat tetap kita makan tanpa musim, seperti kurma, dan juga tumbuh-tumbuhan yang bersifat bijirin yang menjadi sumber makanan utama kita, dan juga daun-daun atau sebut sayur-sayuran ulang-ulaman yang merupakan nikmat kehidupan kita, dan rayahin, dan juga bunga-bunga yang mengeluarkan bau wangi untuk kehidupan manusia. Baik, setiap kali Allah sebut nikmat tadi, maka Allah tutup dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada mukaddimah pertama Allah sebut 11 nikmat, kemudian Allah sebut nikmat mana lagi kamu dustakan, dan selepas ini kita tahu perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Allah sebut 31 kali. Selepas ini kita akan lihat Allah sebut 2 nikmat, Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebut 2 nikmat, Allah akan sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Supaya manusia menghitung nikmat sebagai satu kurnia Allah Ta'ala yang berterusan. Dan manusia merelakan, hubung kaitkan nikmat itu dengan pemberian Allah Ta'ala. Bila sampai masa Allah nak hentikan nikmat ini, maka Allah hentikan kehidupan kita kat dunia. Mati kita, maka berhenti semua nikmat itu. Kita tidak akan menikmati lagi nikmat-nikmat itu bila kita mati. Atau bila mana Allah tentukan kiamat, maka habis nikmat. Maka lihat nikmat ini dan bersyukurlah pada Allah. Dan bersyukur pada Allah dengan menterjemahkan syukur dengan taat dan patuh kepada Allah. Sebab itu Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu nak dusta apa benda lagi? Arti kalau nikmat ni kamu tak dustakan, ia datang dari Allah. Demikian juga nikmat petunjuk yang merupakan paling terbesar untuk kamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu dustakan Rasulullah, nikmat paling agung? Untuk kamu ikut jalan baginda sallallahu alaihi wasallam, menerima setiap apa yang dia ajar, setiap apa yang diperintah, setiap apa yang dilarang. Kan inilah nikmat yang paling agung anugerah Allah pada hamba-Nya. Kan nikmat ini berupa keselamatan dunia akhirat. Dan nikmat-nikmat lain itu untuk kat dunia je. Nikmat Rasul yang diturunkan padanya Al-Quran untuk salamatud darain, keselamatan dua negeri, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.